Seorang ibu adik kakak dia turun modal banyak beri kepada anak dia. Susu akhir anak dia dan juga bekas tok tua dia hambak tak sevi dia duduk di atas rumah yang dia buat dengan duit pitih dia sendiri adik kakak. Lagu manakah maklumat yang lebih lanjut? Jom kita ikuti bersama di dalam page YouTube dan TikTok Radio Official. Jadi adik kakak, pertama sekalinya amba kena beri penjelasan dulu kepada adik kakak bahawasanya cerita ini sebenarnya kita ni amba ni telah kecek dengan orang yang telah cerita berkaitan dengan kisah dia. Dia mai kasih kepada amba untuk amba kasih siapa pula kepada adik kakak untuk jadi pengajar. Pada sehari dua yang telah lepas baru ni amba dak berbual dengan dia ni lebih kurang 3 jam. Dak kecek telefon dengan dia ni adik kakak 3 jam, yang mana Kak Ning ni adik kakak dia nak berkongsi tentang pengajaran yang dia kena buat oleh tok tua dan juga oleh anak dia sendiri adik kakak. Lagu mana adik kakak? Jadi seorang Kak Ning kita nak tahu lah nama Kak Ning ni Kak Sadiah. Nama sebenar dia ni tak tahulah nama apa dia, amba tak tanya nama. Kak Sadiah. Jadi Kak Sadiah ni adik kakak dia royak katanya dia ni hidup di dalam keluarga yang nak kata orang kaya sangat pendok tapi bobo boleh makan. Jadi pada beberapa puluh tahun yang telah lepas baru ni, tu dia ketika dia budak-budak tu ayah dan juga mak dia bercerai-berai. Mak dia pergi belaki lain, ayah dia pun pergi binding lain. Lepas tu dia sendiri ni adik kakak kena duduk ikut sel lah. Duduk pusing kok tu, duduk kok tu, kok ni, cari makan sendiri adik kakak. Tiba-tiba adik kakak ketika Kak Sadiah saat ni umur lebih kurang 12 tahun, ayah dia saat ni beri dia menikah dengan salah satu orang lelaki. Seorang lelaki ni adik kakak keturunan dia memang orang kaya. Ketika tu adik kakak orang yang nak jadi tok lelaki dia ni memang kaya. Ada harta benda banyak adik kakak. Bo kecek kira di antara orang tua sesama dua pihak dah adik kakak jadi menikah di antara Kak Sadiah dengan suami dia. Ketika tu Kak Sadiah umur lebih kurang 12 tahun sahaja adik kakak. Maka bernikah gimari dah gak hidup ni Kak Sadiah ni memanglah susah. Sebab dia pun asal mari daripada keluarga yang susah. Tetapi tok tua dia saat ni adik kakak orang yang nak kata kaya kuat pun tak, tapi orang ada harta. Tok tua dia ni sangat benci terhadap dia, sangat hina terhadap dia adik kakak. Cari jalan nak dia saat ni bercerai-berai dengan tok lelaki dia ni dah berkali-kali. Tiba-tibanya adik kakak setelah mana Kak Sadiah saat ni beranak bersalin anak yang kedua, lebih kurang 2, 3, 4 bulan. Tiba-tibanya tok tua dia saat ni adik kakak cari jalan, cari betina lain nak anak jatah hak tok tua dia. Maksud kata gak tok lelaki hak Kak Sadiah saat ni lah pergi menikah, pergi berkahwin dengan orang lain. So akhir adik kakak Kak Sadiah saat ni kena bercerai dengan tok lelaki dia ketika itu. Kak Sadiah cerai dengan tok lelaki dia ketika itu, Kak Sadiah saat ni tak tahu kata nak pergi tupai, tak tahu kata nak pergi bergantung dengan siapa dia. Kepong anak seorang, anak yang kedua saat ni adik kakak pergi di rumah ayah dia. Ketika itu ayah dia ni beristeri dengan orang lain dah. Mak dia pun tak tahu kata hidup mana tu. Jadi gilah di rumah ayah dia. Ayah dia duduk dengan mak tiri. Bahawa dia pergi di rumah ayah dia adik kakak, apakah yang dilakukan oleh ayah dia sendiri dan juga oleh mak tiri terhadap dia ketika itu. Maka dua-dua orang, ayah dia pun baik, mak tiri dia pun baik, halau dia, hamak dia tak sewi naik pergi duduk di atas rumah dia adik kakak. Tak sewi pergi duduk sekali dengan ayah dia, hamak. Maka ketika itu saat ni adik kakak Kak Sadiah saat ni terpaksa kepong anak yang kedua saat ni adik kakak umur 4-5 bulan kena pergi duduk tidur di dalam kandang lembu adik kakak berhari-hari juga. Susu akhir adik kakak Kak Sadiah saat ni usaha cari duit pitih, pergi sewa duduk di rumah lain. Maka Kak Sadiah saat ni orang lawa adik kakak, orang lawa diri adik kakak, cari duit pitih sehingga boleh buat rumah sendiri adik kakak. Maka selepas daripada itu adik kakak ada orang mai kelala ataupun mai selora dengan Kak Sadiah. Ketika Kak Sadiah kepong anak yang kedua dia ni, demo pakat selora dengan Kak Sadiah kata, oh anak demo ni memang comel, lawa, cantik weh. Aku berasa nak ya, aku berasa suka ya ke anakmu. Boleh kahwin ke aku? Maka Kak Sadiah ni orang mulut cepat juga. Kak Sadiah katanya, tak apa, kalau menuk ke ambil gilah. Sedangkan ketika itu Kak Sadiah katanya dia goyak lagu tu dengan kelolo, dengan selora gitu ya. Tiba-tibanya adik kakak Kak Sadiah selora seperti itu saat ni. Selora Kak Sadiah dengan sain dia saat ni adik kakak sapa kepada bekas tok tua dia. Maka bekas tok tua dia ni buat tahu kata Kak Sadiah pergi goyak lagu tu, kata ambil menuk anakku pergi pera kok.
tok bekas tok tua dia saat ni kok mari leceng. Wak apa kau mu nak wi anak mu wi kau orang lain? Wi kau aku tak apa, mu tak saya kau anak gapo nama ni. Susu akhir dia kakak bekas tok tua dia saat ni ambil anak dia. Ambil anak dia duduk dalam kepong, anak yang kedua saat ni pergi duduk dengan bekas tok tua dia adik kakak. Jadi maksud katanya ketika itu anak sulung, anak yang kedua duduk dengan tok tua belakang. Maka adik kakak selepas daripada itu kak Sadiah saat ni pergi duduk rata riti lah, merantau lah orang panggil kak. Duduk kat tu, duduk situ, duduk sini. Boleh tok lelaki bercerai dengan tok lelaki, menikah lain pula adik kakak. Tiba-tibanya adik kakak satu ketika Kak Sadiah katanya dia ni tak ada duit pitih weh. Nak cari modal, nak cari kerja kat mana pun payah, susah payah. Suk akhir adik kakak Kak Sadiah royak katanya dia pergi tupai, dia pergi pinjam duit tok pek sebanyak 500 kok untuk turun modal jual barang-barang ni. Bahawa dia jual boleh laba sikit sebanyak adik kakak, dia buat modal lain pula dah. Suk akhirnya adik kakak Kak Sadiah saat ni hingga sampai ko jadi token besar, menego laba duit pitih ni berjuta-juta adik kakak. Maka selepas daripada tu nampak Kak Sadiah ni nak hala kat ada harta dah lah. Bekas tok tua dia dulu panggil dia pergi buat rumah. Dia pun buat rumah satu buah, harganya dekat-dekat dengan 2 juta kok adik kakak. Ketika itu adik kakak dia pun dah masih lagi duk berhubung lah dengan anak-anak dia dua-dua orang tu. Duk berhubung pergi mari lah. Dia pun dengan saya kepada anak dia berdoanya adik kakak buat rumah satu buah. Di tempat kampung halaman yang berdekatan dengan rumah bekas tok tua dia. Buat rumah situ dengan jumlahnya harga dekat-dekat dengan 2 juta. Satu ketika adik kakak Kak Sadiah saat ni jatuh gebah sakit. Jadi mata tak boleh nak celak, tapi bunyi suasana orang duk berkecek gapo dia di dalam kawasan kelilingnya dia adik kakak. Maka satu ketika Kak Sadiah royak katanya yang paling sedih terhadap diri dia adik kakak, iaitu bunyi anak dia dua orang saat ni duk berkecek pakat nak dah rumah ni, kata pia duk nak milik, pia nak jadi tuan. Kata demik mati pian nak rumah ni. Pakat duk kecek dah, mek tak ada nak mati lagi. Sakit duk tidur selok ketika tu duk kecek berubut dah, kata pian nak milik rumah tu saat ni adik kakak. Membuatkan dia saat ni adik kakak Kak Sadiah saat ni berasa sedih duka cita dengan percakapan hak anak dia sendiri. Sepatutnya anak dia tu patut cari jalan pergi perubat mek, tapi dak. Dia kata anak dia ni cari jalan nak rebut harta. Maka selepas pada tu Kak Sadiah ni segar rega semula, klik boleh pergi duk kerja semula. Anak dia dua orang saat ni duduk dengan bekas tok tua dia adik kakak. Bekas tok tua dia asal orang kaya, tapi tak wi modal kepada Kak Sadiah nak turun modal menego gapo dia. Tak wi adik kakak. Kena Kak Sadiah pergi duduk tupai orang lain kok se. Pergi duduk situ sini kena duduk menego cari makan duit sendiri adik kakak. Maka satu ketika adik kakak Kak Sadiah ni bekas tok tua dia saat ni tu pergi kepada dia. Hubung pergi kepada dia, hubung buat gapo dia adik kakak. Berhubung pergi kepada Kak Sadiah kata, "Hey Sadiah, klik mai buat rumah lah. Anak ada ni, kurang-kurangnya boleh bantu juga anak pinak mu." Buat mana? Buat rumah di atas tanah bekas tok tua dia. Maka adik kakak ketika itu sedang sepatutnya Kak Sadiah saat ni patut perik dah lah. Sebelum daripada ni anak dia ni pakat dak berubuk nak harta dia dah. Tapi dengan asbab Kak Sadiah saat ni dia kata saya berdoa terhadap anak dia adik kakak. Dia kata tak apa, boleh dia pun nak buat rumah. Klik mari buat rumah di atas tanah hak bekas tok tua dia. Sebab ketika tu adik kakak tok tua dia pun mula kecek baik dah dengan dia. Bekas tok tua dia tu mula kecek baik, anak penak dia pun kecek baik gapo siap dah dengan dia adik kakak. Maka Kak Sadiah pun beri harapan yang besar-besar hatilah. Buat rumah. Buat rumah dengan harga duit pitih dekat-dekat dengan 3 juta adik kakak. Buat rumah sudah dah ni adik kakak. Satu ketika adik Kak Sadiah ni sakit. Kak Sadiah katanya, dia adik dia sakit ni buat marilah duduk di rumah dia. Rumah jasa duit pitih hak dia buat ni. Tiba-tibanya adik kakak anak dia sendiri, bekas tok tua dia sendiri adik kakak, apa tak kata? Malah tak sewi, marah terhadap Kak Sadiah ni memang kuat sengoti adik kakak. Halau sehingga Kak Sadiah saat ni tak boleh nak duduk di rumah itu saat ni adik kakak. Maka selepas daripada tu, masa sekarang learning, Kak Sadiah ni tak klik lagi dalam di rumah tu. Tak klik lagi dah adik kakak di rumah tu. Kerana bekas tok tua dia hamak. Anak dia sendiri pun juga hamak. Bahkan cucu hak dia sendiri pun hamak dia lagi adik kakak. Gapo yang cucu dia tak kata, gapo yang anak dia tak kata, gapo yang bekas tok tua dia tak kata. Kata teruk terhadap dia adik kakak weh.
Tu dia. Kata hamak dia lagi sebab apa dia? Sebab bekas tok tua katanya, dan juga anak dia katanya, dia kak sak dia saat ni mari buat rumah di atas tanah dia. Lalu tu dia kata kak sak dia saat ni tidak berhak gapo lah, sebab dia pergi buat rumah, buat bina di atas tanah bekas tok tua dia. Tidak berhak gapo dia lah. Tu dia. Maka tak boleh buat gapo dia. Sedekah duit modal saat ni kak sak dia buat belaka dekat-dekat dengan 3 juta dia kakak. Bawa rumah sudah, buat jadi perangai, hamak kak sak dia pergi duduk di luar rumah. Sehingga masa sekarang learning, kak sak dia saat ni adik kakak duduk di luar kawasan, duduk di luar kampung, kena hijrah pergi duduk di tempat demo. Duit pitih pun sudah tak ada adik kakak. Maka apabila kak sak dia berlaki lain, anak dia pun cemburu dengan tok lelaki dia, dengan tok lelaki kak sak dia. Katanya mek dia ni duk pera tok lelaki baru sokmo, habis duit pitih dengan kerana tok lelaki baru. Macam-macam adik kakak. Jadi lala ni adik kakak, kak sak dia ni tak boleh gapo dia dah. Nak ambil rumah saat ni klik tak boleh, sebab rumah dia saat ni pergi buat di atas tanah orang lain. Sedekah sebelum daripada ni bekas tok tua dia, anak dia sendiri goyak kata mari buatlah di sini pakat-pakat duduk bersama. Abo mari siapa lagu ni, hamak dia pergi. Dia tak ada hak gapo. Marahlah dia adik kakak. Dan yang dia paling sedih sekalinya, anak dan cucu dia buat semacam ni terhadap dia, derhaka kepada dia. Tetapi lalah mana sekalipun adik kakak, kak sak dia saat ni dia katanya learning dia masih lagi boleh tahan, dia masih lagi boleh tak ada nak tubik keluar mulut supah gapo dia, sebab dia takut apabila perkataan buruk yang dikeluar daripada mulut ibu terhadap anak, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan balas yang di atas dunia lagi. Kalau tidak di atas dunia, di akhirat kelak nanti, memang seorang anak itu akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kak sak dia royak katanya, dia masih lagi tak keluar mulut, tak kata gapo dia, tak minta doa untuk nak zalim terhadap anak dia. Dia tak kata gapo dia. Dia boleh sobar adik kakak pada masa sekarang lelah ni. Maka akhir sekalinya adik kakak, kak sak dia saat ni, dia pun telah beri pesan ni kepada hamba untuk hamba berkongsi kepada semua adik kakak yang mana dia ikuti klip video ini. Dia royak katanya, hai ibu bapa sekalian, kalau kita nak bagi harta gapo dia kepada anak kita, selagi mana kita lagi masih ada, sepatutnya kita buat tanda takutnya jadi kes seperti dia. Memang ada juga tidak jadi gapo dia adik kakak, tapi gerung-gerungnya takut jadi seperti dia saat ni. Susah akhir hak orang tak ada tempat bumi nak duduk, tak ada tempat kediaman nak tinggal, pia iaitu dia sendiri adik kakak. Dan akhir sekali hamba pun juga bagi pesan ni kepada semua adik kakak, lebih-lebih lagi orang yang jadi anak, janganlah kita buat lagu ni. Jangan buat lagu ni terhadap ibu bapa kita. Jangan kita buat baik kepada ibu bapa kita kerana nak harta benda mereka. Jangan sama sekali adik kakak. Kita buat baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hari mana keluar perkataan yang tak molek oleh ibu bapa terhadap anak, maka hari itulah hidup kita tidak akan senang selama-lamanya. Walaupun hari ni kita tak berasa kata kita ni dah ada rumah besar, dah ada duit pitih banyak, tetapi kalau kita tidak taat mentaati terhadap ibu dan bapa kita, hari itulah hidup kita tidak akan senang. Duit pitih yang kita ada tidak akan dapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sikit sebanyak yang boleh kasih siapa menyapa kepada semua adik kakak. Kalau adik kakak rasa kata klip video ini ada manfaat, ada faedah, jangan lupa lah tu tekan share supaya orang lain boleh tahu seperti adik kakak tahu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau adik kakak ada hak apa dia nak berkongsi supaya orang lain boleh jadi pengajar, jangan lupa lah tu komen mari ataupun inbox mari di dalam page kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.